Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih para peserta kita sudi join balik kita punya webinar yang seterusnya. Okey, untuk webinar hari petang ni kita akan mula dalam pukul 1 suku, 1.15 sebab kita nak bagi laluan kepada azan Zohor dulu. Tapi sebelum tu pada siapa-siapa yang dah masuk ni, saya nak share beberapa maklumat dulu daripada pihak KLSF lah, sebentar ya. Okey. Dia punya ni slow juga. Share, try balik. Share. Okay. So nampak yang saya share ni? Nampak, okay. Okay, okay sebelum tu, okay saya just nak share dengan peserta-peserta kita sebelum kita mula webinar ni. Okay, ni adalah salah satu pertandingan yang yang kita jalankan semasa KLSF, data visualization competition, tapi untuk yang ni kita dah dah ada workshop dia pada Jumaat yang lepas. Cumanya deadline untuk competition ni hari ni lah sebenarnya pukul 5.30. So kita just nak share untuk pengetahuan para peserta kita. Lepas tu selain daripada itu kita pun ada pertandingan 3 minute video competition ni untuk pelajar-pelajar sekolah kita yang berumur antara 16 hingga 17 tahun dan 18 hingga 19 tahun. Tarikh tutup pertandingan ni pun pada hari yang sama hari ni pukul 5.30. And then selain daripada tu, okey. Ni merupakan tajuk-tajuk webinar yang akan datang besok. Kebanyakan dia punya penceramah tu terdiri daripada pensyarah-pensyarah yuta. So kalau ada cikgu-cikgu yang berminat dengan ceramah-ceramah pensyarah yuta ni, cikgu boleh scan code dia poster ni ataupun cikgu boleh guna link yang sama untuk join webinar mereka. So besok kita akan ada bermula daripada Dr. Anggu Salem ni dengan tajuk webinar dia Python and Pandas for Beginner, diikuti oleh Dr. Ong Kia Ju, How to Make Your Own Cheese. Yang ni sesuai lah untuk budak-budak sekolah rendah. So diorang kalau macam tak ada aktiviti tu, diorang boleh guna masa hujung minggu tu untuk belajar macam mana nak buat cheese sendiri kat rumah. And then kita ada webinar daripada teknologi Song Hong Cheng, juga pensyarah LUTA. Tajuk webinar beliau ialah Creating Professional Brochure Using Microsoft Publisher in a Few Clicks. And then seterusnya pada 16 hari bulan nanti kita akan ada webinar juga bertajuk Composting Food Waste into Fertilizer for Home Gardening and also interactive exposure to spreadsheet application through Microsoft Excel. Kita hantar bawah ni. Kejap ya. Okey. Kalau para peserta nampak, yang poster sekarang ni ada 4 poster ni. Yang ni merupakan webinar daripada pelajar-pelajar sekolah kita. Adik-adik ni adalah pemenang ataupun finalis pertandingan-pertandingan inovasi tahun ni. So untuk besok kita akan ada 2 pelajar yang akan besok ke 16 Disember kita akan ada 2 pelajar sekolah menengah jenis kebangsaan Heng Yi Penang. Diorang akan share diorang punya projek. Dan pada 18 Disember kita akan ada pelajar sekolah MCKK. And seterusnya pada 19 Disember juga pelajar daripada MCKK.
Hydrostat revolutionary microplastic capturing device from an idea to the world stage and beyond. Title dia. Okay, yang ni pula adalah kita punya webinar daripada guru-guru Icon STEM kita dan juga pemenang MTSF winner lah, Science Education Award daripada MTSF winner, Teacher Sri Ganapati. So today selepas ni is daripada Cikgu Nur Faridatul Akmal. Sebentar lagi kita akan, although kita letak sini pukul 1, tapi kita akan mula pada 1.15 selepas azan Zohor. And then selepas Cikgu Akmal nanti kita akan ada talks daripada Cikgu Sri Ganapati. Hari yang berikutnya kita ada satu lagi webinar daripada guru Icon STEM kita, Cikgu Wan Azrina. And then pada 16 hari bulan daripada Cikgu Muhammad Fakri, SMA Datuk Haji Tan Ahmad. Lepas tu disusuli pada 17 Disember, Cikgu Azlia daripada SK Permatang Pasir. Dan juga Cikgu Chung Ze Ming daripada SMK Lake Sarawak ni. And then 18 kita ada satu webinar daripada guru Icon STEM, iaitu Cikgu Suhana binti Zainuddin, SMK Gapfa Baba, Melaka, dan yang akhir sekali daripada Cikgu Hanafiah, SMK Ulu Sapi, Sabah. Okay, mereka akan share lah diorang punya, sekejap ya. Okay. Ni merupakan webinar-webinar yang akan ni lah. Okay, yang ni pula adalah eksklusif webinar daripada kita punya partners di Australia. Yang ni akan berlangsung besok pada pukul 1 daripada moderator dia Mr. Peter Patland, Australian Academy of Technology and Engineering. So kalau ada cikgu-cikgu yang berminat macam mana dia orang kat sana menggunakan kaedah remote learning STEM resources untuk cikgu-cikgu, cikgu boleh daftar. Cikgu boleh scan dekat barcode ni untuk daftar join webinar Mr. Patland ni. Okay. Okey, seterusnya kalau cikgu-cikgu nampak dekat skrin sekarang ni, kita ada borang maklum balas untuk STEM education. So cikgu ke ibu bapa bolehlah scan barcode ni untuk parent, barcode dia yang ni yang pertama, lepas tu diikuti oleh cikgu dan juga untuk pelajar. Yang ni pun kita akan post juga dalam kita punya chat box nantilah. Okey, yang ni pula website kita. Okey, apa-apa video yang telah kita live daripada 12 hari bulan, semua webinar yang melibatkan guru-guru, pelajar-pelajar dan juga pensyarah-pensyarah UTA, semua kita ada di dalam Facebook KLSF ni. So kalau siapa-siapa cikgu yang tak sempat nak menonton sebelum tu, diorang bolehlah menonton melalui laman Facebook kita. Laman Facebook kita yang ni. So cikgu-cikgu mana yang belum like lagi, cikgu boleh like. So kalau ada apa-apa update daripada KLSF untuk aktiviti-aktiviti di masa hadapan, cikgu boleh dapat notification daripada KLSF website ni. Okay, so itu sahaja buat masa ni. So saya bagi cikgu-cikgu ni lah, kalau sempat lagi ni sebelum kita mula, kalau nak isi questionnaire ni dulu ke?
Untuk apa nama dia, program yang macam ni, of course memang dia menarik. Dia boleh mendorong anak-anak kita tu, untuk anak-anak kita tu lebih minat kepada bidang sains. Dalam industri 4.0, kita Malaysia telah bermula pada 2006. Okay. So
Sebentar cikgu, kita nak start recording, lepas tu kita live Facebook dan baru kita mula. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat kembali sekali lagi ke virtual symposium kita. Saya Mary Ann daripada Utah. Okey, bersama-sama dengan kita pada petang ini adalah Cikgu Dr. Faridatul Akmal binti Hasim. Beliau merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persin 16. Okey. Pada petang ini, Dr. Nur Faridatul Akmal akan berkongsi dengan kita tajuk virtual symposium beliau adalah Amalan Terbaik PDPR menyantuni pembelajaran era revolusi industri 4.0. Okey, Dr. Akmal juga merupakan salah seorang daripada guru ikon STEM kita pada tahun ini. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Dr. Akmal. Silakan Doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua seluruh pendengar FB Live Virtual Symposium Sains Educator 2020 dan juga para peserta di Zoom webinar online. Okay. Sebelum kita meneruskan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Marian sebagai moderator pada hari ini dan terima kasih juga kepada pihak STEM, pihak Utah, JCWT Putrajaya, Barisan Pentadbir dan juga seluruh warga SMK Putrajaya Persin 161 kerana memberi peluang dan ruang pada saya pada hari ini untuk berkongsi amalan PDP sewaktu PKP. Okay, saya perkenalkan diri sedikit. Saya adalah Cikgu Nur Faridatul Akmal binti Hasim, pengajar di SMK Putrajaya Persin 161 yang mana saya dah mengajar sains dan fizik selama 15 tahun dan saya juga pemegang Dr. Falsafah bahagian fizik pendidikan di UST. Okey, tanpa melengahkan masa, jadi kita saksikan video Memories in School. Yang ni saya cuba bawa balik semula ke dunia pembelajaran kita 20 tahun yang lepas. Jadi saksikan. You with the sad eyes, don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, the darkness inside you can make you feel so small. Smile then, don't be unhappy, can't remember when last saw you laughing. This world makes you crazy and you've taken all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you.
true colors are beautiful. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow. Oh, like a rainbow. Who can't remember when I last saw you laughing? Oh, this world makes you crazy. You're taking all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow. Oh, like a rainbow. Okay, baiklah. Itulah sedikit ya tentang zaman kita pada 20 tahun yang lepas sehinggalah sekarang. Okay. Seterusnya saya akan sharekan, kongsikan PowerPoint. Okay. Kalau kita boleh lihat kat sini PowerPoint berkaitan dengan amalan terbaik PDPR menangani pembelajaran era IR 4.0. Okay. Seterusnya, jadi untuk memulakan ini, untuk slide yang pertama, saya nak memulakan perkongsian dengan kelompok generasi berdasarkan kategori tahun lahir. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita boleh lihat di sini, beberapa ada kategori tahun lahir kita. Yang pertama yang awalnya pada tahun 1945 dan sebelumnya, ini dikenali sebagai kategori generasi pre-baby boom ataupun dikenali sebagai generasi veteran. Terusnya generasi baby boomers yang lahir pada tahun 1946 sehinggalah 1964. Okay. Kemudian diikuti dengan generasi X, iaitu yang lahir pada 1965 sehingga 1976. Dan seterusnya generasi Y, iaitu generasi milenial yang lahir pada tahun 1977 hinggalah 97. Dan seterusnya generasi Z ataupun lebih dikenali sebagai I generation ataupun sering kita sebut sebagai generasi NET yang lahir pada tahun 1998 hinggalah 2010. Dan akhirnya ya, tuan-tuan sekalian, generasi Alpha kita itu yang lahir pada tahun 2010 sehinggalah 2024. Jadi macam manalah ya bila kita melihat generasi Alpha ni sebenarnya sering disebut-sebut, dan sebenarnya generasi Alpha ni dikenali generasi yang paling pintar sebenarnya. Okey, untuk seterusnya, kita tengok slide yang seterusnya. Pengenalan kepada pembelajaran kita dan yang dah saya masukkan dalam video tadi. Kalau kita tengok pada permulaan IR 4.0 yang mana zaman ni kita menggunakan blackboard. Okay.
Jadi saya pun sempat pada waktu ni, masa sekolah rendah saya pun sempat, saya sebenarnya berada di generasi Y. Kita kena tengok kita berada di generasi mana sebenarnya. Dan pada waktu tu pembelajaran kita berasaskan papan hitam, duster dan juga kapur. Okay. Kemudian naik meningkat pula kepada IR 2.0 yang mana pada waktu ni kita dah mula menggunakan projector, screen projector. Yang mana kalau kita tengokkan kita menggunakan pen color dan juga slide transparent yang berwarna putih. Jadi untuk cikgu dia conteng atas tu dan dipancarkan kepada slide. Okay. Jadi pada waktu ni kita dah mula pendidikan kita dah mula menggunakan elektrik. Terusnya kalau kita melihat generasi IR 3.0, okay. IR 3.0 sebenarnya kita dah mula kenal dan mula menggunakan komputer, printer dan juga projektor. Okay. Pada waktu ni revolusi ni kita juga masih menggunakan elektrik. Tetapi cuba tuan-puan lihat kepada generasi sekarang iaitu generasi IR 4.0. Okay. Kalau kita tengok ke generasi 4.0 ni adalah era pendidikan generasi Z dan juga generasi Alpha. Okay. Yang mana pada waktu generasi ini banyak kaedah yang digunakan ataupun penggunaan mobile learning, coding, virtual learning, augmented reality, penggunaan 3D printing dan juga aplikasi dan juga IoT juga digunakan pada waktu IR 4.0. Jadi harapnya kita dapat seiring dengan zaman alpha ni. Untuk seterusnya, untuk yang seterusnya slide masalah PDPR murid di dalam kelas. Okay, kalau kita tengok masalah yang saya dapati apabila kita buat meet online bersama student sewaktu PDPR. Yang pertama adalah kita tak dapat berselesa dengan student tu. Yang kedua, murid tu tak mampu buat penerokaan yang sendiri. Jadi dia minta kita je. Jadi last penerokaan pencarian sendiri oleh student tu tidak berlaku. Penguasaan kemahiran berfikir arah tinggi memang tak ada langsung dan mungkin ada sedikit tapi kurang daripada kita berjumpa secara PDPC. Okay, bila saya survey student, ada juga yang mengatakan PDP kita sebenarnya membosankan. Okay. Jadi cikgu bila kita tengok, bila kita survey, bila student mengatakan PDP kita membosankan, maka saya cuba mencari kat mana silapnya dan ke mana sebenarnya saya sepatutnya mengajar student supaya student tu masuk ke dalam kelas dan cuba belajar di dalam meet online seperti mana belajar di dalam PDPC. Jadi apa yang saya buat, saya cuba kelam dan masuk ke dalam dunia mereka dan kalau kita nak harapkan dia orang yang masuk dalam dunia kita, mungkin tak dapat. Okay? Mungkin tak akan. Jadi kita sebagai cikgu kita cuba masuk dan selam ke dalam dunia dia. Di antara sebenarnya yang saya jumpa adalah pertemuan dan perjumpaan student-student kita di dalam dunia maya. Okay, kalau kita tengok student kita lebih berminat dengan Minecraft, lebih berminat dengan Roblox, lebih berminat dengan PUBG, lebih berminat dengan Valorant dan juga CS.go. Yang ni semua student kita dia boleh berjam-jam melihat tapi untuk PDPC dalam masa sejam dia tak mampu pun nak buka kamera dan dia tak mampu pun untuk buka suara pada waktu kita sesi PDPC tu, PDPR berlangsung. Jadi kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku di sebalik kamera tersebut, adakah student tu betul-betul berada di situ ataupun student tu sebenarnya tidak ada di tempat yang sepatutnya. Okay? Dan lebih menyedihkan bila kita panggil nama berulang-ulang kali, student ada di situ, okay? Sebab dia tutup kamera. Jadi bila kita panggil berkali-kali, tidak ada jawapan yang diberikan oleh student. So kita pun maklum sama ada mungkin student tu tidak ada di situ tapi just buka kamera, just buka masuk sahaja ke dalam Google online. Mungkin sebab kita nak ambil record kehadiran dan sebagainya. Jadi seterusnya cikgu,
inilah pembelajaran yang saya cuba ketengahkan dan saya cuba bawakan, iaitu pembelajaran era revolusi industri 4.0. Apa yang saya cuba lakukan di dalam kelas PDPR, iaitu saya cuba menggunakan pen 3D sebab IR 4.0 dia lebih mirip kepada printing 3D. Okay, tapi nak beli printing 3D tu mahal. Jadi apa yang saya boleh cuba lakukan, suruh student membeli pen 3D, okay, sebab boleh senang dapatlah di Shopee ataupun dalam Lazada. Okay, seterusnya apa yang saya buat juga iaitu permainan offline dan online secara coding Scratch, coding Python. Lain daripada itu juga penggunaan aplikasi coding menggunakan coding Unity, Procreate, Canva dan Concept. Cikgu, sebenarnya kan untuk pengetahuan cikgu, ini semua adalah dunia student. Sebenarnya student tu lebih advance daripada kita. Sebenarnya saya baru belajar coding ni sikit-sikit ya, sebab saya baru membeli buku teks teknologi maklumat ya. Sebenarnya kalau kat sini kalau kita tengok buku ni pun dia dah belajar pasal coding Scratch rupanya di dalam teknologi maklumat tahun 6. Okay? Jadi sebenarnya basic dan asas tu student tu dah ada. Jadi tunggu kita gilap sahaja lagi apabila dia dah masuk tingkatan 1 dan seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah impak penggunaan pembelajaran IR 4.0 apabila saya dah mula melakukan PDP Art secara IR 4.0, saya dapat melihat student mula dapat menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan juga kreatif. Selain daripada itu juga saya dapat trace satu lagi kemahiran iaitu kemahiran menakul, iaitu membuat pertimbangan secara logik dan juga rasional, adil dan juga saksama. Dan selain daripada itu, saya juga membuat kumpulan yang kecil di dalam pembelajaran IR 4.0. Ini saya dapat melihat kerjasama di antara ahli kumpulan berbanding kita yang berada di dalam kelas kita kan, kita bersama dengan student berada di dalam kelas berbanding daripada diorang yang berada di dalam kumpulan yang kecil. Ini lebih bagus. Dan apabila penggunaan IR 4.0 juga kita memupuk student tu supaya lebih ke depan, supaya tak takut untuk bercakap di depan, dan akhirnya apa yang kita dapat PDPR yang lebih menyeronokkan. Jadi bagi pendapat saya sebenarnya kita ada 4 elemen untuk para pendidik sebenarnya. Apa yang saya tekankan kat sini adalah teknologi lah. Yang pertama adalah teknologi. Untuk menguasai kemahiran pembelajaran IR 4.0, kita kena mahir sebagai seorang cikgu, kita kena mahir teknologi kerana teknologi sekarang ni bagai cendawan yang tumbuh orang kata terlampau banyak, hanya tunggu nanti kita untuk explore, okay, kita dan student untuk explore dan kita menggunakannya sahaja. Okay, selain daripada itu kandungan, daripada segi kandungan, kalau kita tengok kita kena sebagai seorang cikgu kita juga perlu menguasai bidang ataupun mata pelajaran yang kita ajar. Seterusnya daripada segi pedagogi ni terbagi kepada dua lah, sama ada kaedah dan juga pendekatan yang sesuai yang kita boleh gunakan sewaktu PDPR berlangsung. Dan akhirnya pengetahuan yang mana kita sebagai guru seharusnya lah mencari maklumat dan bahan yang lebih baik daripada untuk dipersembahkan ke dalam PDPR. Okay. Jadi seterusnya adalah cabaran. Inilah adalah cabaran pembelajaran IR 4.0. Sebenarnya pembelajaran IR 4.0 tidak sama sekali akan berlaku jika infrastruktur kita sama ada device dan juga peranti kita masih lagi di tahap yang lama lah. Maksudnya kat sini tengah kita online tiba-tiba talian internet putus-putus. Okay, itu sebenarnya cabaran bila kita buat pembelajaran sebagai IR. Ada setengah juga student yang bila tengah buat online di dalam kumpulan tiba-tiba internet putus, akhirnya apa yang dipersembahkan pada hari itu tak sempat nak simpan, tak save, jadi hilang, terpaksa buat balik semula. Ini adalah cabaran-cabaran. Ya. Selain daripada itu, cabaran kedua adalah kekuatan generasi Y, X dan juga baby boomers untuk mendekatkan diri untuk mengambil cabaran ini sebagai mengajar di dalam kelas. Jadi kita kena belajar
membuat coding dan sebagainya. Sebenarnya tak apa cikgu jangan khawatir, biarlah semua tu kita belajar sedikit demi sedikit. Sebab kalau kita nak belajar sekaligus mungkin kita tak mampu sebab kita bukan zaman kita sebenarnya untuk belajar benda ni. Tapi disebabkan student kita terpaksa bangun untuk bersama-sama seiring dengan cabaran pembelajaran IR 4.0. Jadi akhirnya apa cabaran pembelajaran selain itu adalah PDPR yang lebih menarik yang perlu kita fikir macam mana yang kita nak persembahkan kepada pelajar, apa yang kita nak suruh pelajar tu lakukan. Okay. Baiklah, sekarang kita tengok ya. Jadi ini adalah saya mengajar subjek sains dan fizik. Jadi ini adalah rubrik permakahan sains. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk dulu di SKP. Okay, selain pada exam oriented, macam biasalah kita juga perlu melihat tahap penguasaan student. Jadi kalau boleh kita nak bagi semua student kita band 6, tapi tak semua yang dapat kerana PDPR student tak dapat buat projek dan sebagainya. Tapi sebenarnya percayalah cikgu, kita boleh bagi student kita band 6 dengan apabila kita menggunakan IR 4.0. Okay. Ini adalah rubrik pemekahan PDL. Okay. Okay. Dan untuk pengetahuan cikgu, sepatutnya kita boleh bagi rubrik ni awal kepada student supaya student tu boleh tengok kat mana dia boleh dapat markah. Okay. Dan rubrik ni bukanlah satu rahsia kepada student. Jadi apabila dia buat games, dia boleh tengok kat mana sepatutnya yang dia boleh dapat markah yang banyak. Okay, seterusnya cikgu, ini adalah perkongsian ya untuk form 1. Jadi pelajar ni membuat menggunakan pen 3D. Jadi bab 4 ya, itu bab pembiakan. 4.1 pembiakan tumbuhan, nama projek dia adalah Santa with the Plant. Jadi untuk pengetahuan semua, pen 3D ni sangat baguslah kalau kita gunakan, especially kepada guru-guru biologi ataupun sains untuk menggunakannya. So kita saksikan video ni. Itulah dia banyak student daripada student yang telah buat menggunakan pen 3D. Jadi perkongsian saya yang kedua yang telah kami lakukan di dalam PDPR iaitu menggunakan coding Scratch. Ini pada awal permulaan PDP yang mula-mula awal-awal itu. Jadi ini adalah bab 1 pengenalan kepada sains. Saya memilih tajuk kesempatan. Jadi ini adalah student form 1 ya. Kita cuba ketengahkan. Student ni sebenarnya pemalu. Jadi kita cuba ketengahkan dia untuk bercakap di depan. Ya. Lihat video dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hafiz bin Alfian dari kelas 1 Haitam ingin membentangkan tentang ketubatan. Ketubatan ialah jisim bagi setiap unit sifadu sesuatu bahan. Unit bagi ketubatan ialah kg, meter, -3 atau G, sentimeter -3. Bahan yang kurang tumpat akan timbul di dalam bahan yang lebih tumpat daripadanya, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam di dalam bahan yang kurang tumpat daripadanya. Contohnya, petrol akan timbul di atas air, manakala besi akan tenggelam di dalam air. Ini contoh hasil kajian saya di dalam kelas. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey. Berbalik pada video ni, kalau kita tengok seawal tingkatan 1, student boleh mahir membuat coding yang simple coding lah. Tapi itu daripada awal-awal PKP. Bila dah naik PKP, bila kita dah selalu buat cikgu, jadi Alhamdulillah banyak yang student dapat perbaiki. Okay. Jadi kita tengok video yang kedua berkaitan dengan jadual berkala. Ini daripada student juga umuan. Okay. Yang bertajuk logam dan juga bukan logam. Jadi dia boleh advance sikit daripada yang awal permulaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Fazal Syekh Kunjung dari tingkatan 1 Haitam SMK Presiden 161 Putrajaya akan membentangkan projek saya yang bertajuk jadual berkala, di mana saya akan membuat permainan video berkenaan pemilihan bahan logam dan bukan logam. Jadual berkala ialah himpunan paparan berkaitan unsur kimia yang diketahui dalam bentuk jadual. Unsur-unsur kimia ini mempunyai beberapa ciri yang sama antara satu sama lain. Apakah itu unsur? Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih yang lebih ringkas. Terdapat hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Sesetengah unsur mempunyai ciri-ciri yang sama yang membolehkan unsur-unsur tersebut dikelaskan kepada dua kategori utama, iaitu logam dan bukan logam. Contoh-contoh bahan logam ialah aluminium, besi, kuprum dan zinc. Manakala bukan logam pula ialah iodin, klorin, sulfur dan karbon. Saya akan menghasilkan permainan video berkenaan bahan logam dan bukan logam. Untuk menghasilkan permainan video ini, saya menggunakan aplikasi Scratch. Inilah dia permainan video yang saya telah buat. Jadi saya akan memilih logam ini. Jadi saya perlu menangkapkan jenis-jenis logam sehingga maka 50. Jika saya tersalah pilih, maka akan berkurang 1 seperti ini. Daripada 4 menjadi 3. Besi, kuprum, aluminium, besi, zinc, kuprum, besi, kuprum, aluminium, besi, zinc, abang bukan besi, aluminium, kuprum, aluminium,
Jaya. Yeay. Nampak dari situ cikgu. Kalau kita tengok memanglah mungkin Itu saja daripada saya. Dan terima kasih. daripada permulaan kalau kita tengok mungkin awalnya tak berapa okey, mungkin kita boleh minat lagi daripada segi presentation dia. Tapi daripada segi coding, saya rasa dia dah mula mahir, dia dah mula dapat buat coding yang di dalam game. Pada waktu yang sama dia seronok, pada waktu yang sama juga dia buat penerokan sendiri untuk buat coding. Pada yang waktu yang sama kemahiran sains itu dapat diterapkan ke dalam diri student itu sendiri. Okay? Jadi untuk setakat ini dia dah tahu apa yang mana satu logam, yang mana satu bukan logam melalui pembelajaran sendiri. Okay? Bagi permainan. Okay? Terusnya kita tengok lagi. Okay, itu habis yang form 1 cikgu. Kita tengok pula yang seterusnya. Okey, ini adalah untuk form 4. Untuk form 4 fisik saya buat lain sikit berbanding dengan form 1 sebab saya lebih suka kepada form 4, dia berada di dalam kumpulan yang kecil. Yang mana kalau kita tengok sama juga kalau tengok pada di SKP, dokumen standard kurikulum dan pentakdiran untuk fisik pun sama ya. Kita ada band 1 sehinggalah band 6. Jadi kalau boleh macam kita sebagai seorang cikgu pun memang kita nak bagi student kita band 6, tapi student tu perlu melakukan sesuatu untuk melayakkan dia dapat band 6. Okay, jadi apa yang saya cuba buat kat sini, saya cuba saya cuba agihkan student ke dalam kumpulan yang kecil, yang mana student tu akan biasanya untuk dalam PDPR kita yang bagi link student masuk, tapi sekarang ni saya tukar kaedah, saya suruh dia buat kumpulan kecil, okay, dan link dia yang kena bagi pada kita. Okay, dia yang kena bagi pada saya. Jadi saya pada hari contohnya pada pukul 9 ke 10 waktu slot masa raya, jadi student-student ni akan berada di kumpulan masing-masing dan link akan diberikan pada saya. So dalam masa 1 jam saya akan masuk ke link kumpulan pertama, kedua dan kumpulan yang seterusnya. Saya tak akan interrupt apa yang student berbincang, cuma kita tengok PDP berlangsung tak pada waktu itu, PDPR berlangsung tak pada waktu itu. Dan alhamdulillah apa yang saya dapat tuliskan kat sini, PDP memang berlangsung kerana semua student dia berlumba-lumba untuk memberi idea di dalam penghasilan game-based learning. Okay. Jadi kalau kita tengok ni adalah rubrik form 4 untuk fizik. Jadi kalau kita tengok dia lebih kurang macam dengan form 1 tadi, tapi ada penambahan sedikit sebab dia dah form 4. Jadi apa yang saya masukkan untuk yang form 4 selain daripada membuat game, okay, yang coding terpulang apa sahaja yang student selesa nak guna, biasanya dia orang lebih advance untuk menggunakan coding ni. Jadi ada yang menggunakan Python, ada yang menggunakan R, ada juga yang menggunakan Unity, okay, dan sebagainya. Jadi ada juga yang menggunakan Scratch juga lagi. Jadi kalau kita tengok kepada rubrik, okay, selain daripada game itu sendiri saya ambil markah, student kena bentangkan di dalam alur kumpulan, okay, dan pada masa yang sama mereka juga perlu menghasilkan satu laporan, okay, laporan penuh berkaitan dengan game. Jadi contoh laporan yang saya boleh tunjuk di sini, ya, laporan projek. Contoh laporan projek yang student dah buat. Okay, tajuk permainan dia adalah erection. Okay. Okay, kumpulan ni ada 2 orang sahaja. Okay, seterusnya maklumat-maklumat memang sudah dimiliki. So mestilah ada interaction. So mesti ada fizik application in this project sebab sebenarnya kita nak dapatkan yang fizik tu, tapi disebabkan kita takut student bosan, so kita tambahkan elemen permainan, jadi akhirnya pelajar mampu menghasilkan games yang menarik sebenarnya. Okay? Jadi untuk student ni dia memilih satu internal section dan juga rainbow. Dan kalau kita tengok juga problem statement pun siap ditulis dan objektif game juga ditulis dan cara permainan game dan cara game di coding dilaksanakan pun diletakkan di sini. Okay? Ini contoh-contohnya. Ini adalah coding student ni menggunakan Python. Okay. Seterusnya, macam mana
saya tengok di dalam kumpulan yang kecil tu ya cikgu, apabila student ini maklumat-maklumat yang saya dapat daripada student, bila dia dah bagi link untuk kita masuk, saya akan masuk join untuk semua kelas tanpa interrupt mana-mana sesi perbualan perbincangan di antara mereka. Okay. Jadi apa yang saya dapat lebih kurang ini ya. Pada waktu yang sama saya masuk dan dia memang mereka memang sedarlah kehadiran saya masuk dan keluar, masuk balik, nanti keluar balik dan pergi tengok bulan lain pula. Kita hanya sebagai fasilitator untuk melihat PDPR berlangsung ataupun tidak pada waktu itu. Dan alhamdulillah itu sebenarnya pada waktu ini dia sangat aktif sebab tanpa kehadiran kita sebenarnya. Dia bersama kawan-kawan kan, geng-geng dia. Jadi sangat sangat bekerjasama lah untuk setiap tim tu. Try play lepas tu tengok. Okay. Aku nak cakap ke? Tak mahu. Apa dia lagu hulu ni? Dia buat yang dia punya sound dulu lah. Ada tak upload? Jadi kat sini juga ya, untuk pengetahuan semua, student try and error. Kalau coding tu silap, ada kawan yang lain cuba bantu. Okay. Dia memang menyiapkan pada waktu slot saya saja, pengajaran saya. Dia tidak akan kacau waktu lain. Sebab kalau dia kacau waktu lain, sebab dia pun banyak subjek-subjek lain yang kena ada kan. So, saya mesti hadkan biasanya dia, pada waktu saya memang dia akan buat sepenuhnya benda ni lah untuk berbincang. Okay. Pada waktu yang sama, saya siapkan. Dan biasanya saya akan bagi untuk satu game, biasanya dah masuk 1 bulan, 3 ke 1 bulan lah untuk menyiapkan benda ni. Okay, seterusnya untuk turun. Baiklah, seterusnya apabila dah siap ya. Okey, apabila semua dah siap, okay, jadi saat untuk mereka membentangkan kepada saya yang terkandung dalam rubrik ya, ada dalam rubrik, mereka mesti bentangkan. Itu macam inilah. Okay. Okay, untuk kumpulan ni dia buat tajuk light and optic berkaitan tajuk yang dipilih adalah reflective game. Assalamualaikum. So today we will be presenting about our game, which is Replacer Game on Chapter 6. Our group member consists of Anis Sumaira, Adriana Arisha and Aida Christina Alia. Our teacher's name is Puan Nur Faridatul Akmal. For the introduction, Replacer stands for Reflection Laser Game. This is a project-based learning game we created by using the Scratch website. This project is mainly based on Chapter 6 Form 4 Physics KSSM, which is light and optic. There are a few physics contents contained in the project, which are reflection, incident ray, incident angle, reflected ray, and reflected angle. The aim of the game is to use our knowledge on light and optics to shoot the laser to get to the targeted portal. The portal will lead to the next stage. The player will have the control over the angle of the mirror. The player will have to figure out the right angle to start the shoot.
There will be mirrors that will reflect the laser. For the problem statement, the game is targeted for primary and secondary students. This is because students as early as primary school can educate themselves on the light and optics topic. Anyone with internet access can take part in playing our project-based learning game if they would search it up on Scratch. Scratch is a worldwide website, so anyone around the world can be able to play it. Teachers can also use our project-based learning game to teach about the light and optics topic. Students will enjoy learning about this topic using a game because it is a fun way to learn. Teachers can also teach the students to make their own version of this game. This will increase the students' creativity. Next is the objective of our project. The objective of this project is to make students have an interest in this topic while playing the game. We added educational topics into our game so that students will have the knowledge on light and optics topic. Another objective of this project is to give students an opportunity to share, laugh, and have fun. While winning may be the ultimate prize, it is equally important how you get there. And you can only get there by learning and following the rules. One major objective of this is playing games is to learn strategy. Next is the specialty of our game. Our game includes a lot of specialty from the first stage until the last stage. As you can see, there are lots of things that are special about our games. Our game involves educational elements that are basically means that our game is a project-based learning product. Our game can be used for educational purpose. Another specialty is that we added a background music to enjoy while playing the game. First, we will show you how to play the game and then we will demonstrate. You can access our game by either clicking the link from our report or searching for our game on the Scratch website. Once you have accessed the game, you can press the green flag for the coding to start to process. At first, our logo will appear and then the levels will pop out. If it's your first time playing, only level 1 is unlocked because you haven't completed the first level. Next, there are mirrors and the aim is for the laser to shoot to the targeted portal while reflecting on the mirrors. We have the control to turn the mirror within 360 degrees. We have to make sure that the mirror is in the right angle for the laser to reflect, so it can reach to the targeted portal. We will now demonstrate on how to play our game. For the conclusion, after our effort of completing this project, we have concluded that this game has given an impact in project-based learning. It's a game where we could have fun while learning the basic things about reflection. This game may not explain clearly about the uses of reflection or how reflection works, but it does give a picture to its students who are starting to learn more about reflection in Chapter 6 Form 4 Physics. By this, we can conclude that reflection does involve around us, and by this game, we can give students early exposure about this topic. That's all from us. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ini adalah student sampel juga. Okay.
Jadi daripada situ kita boleh nampak student memang apabila menggunakan IR 4.0 ni, student lebih aktif, lebih menarik, lebih seronok sebenarnya. Okay. Jadi sebenarnya cikgu, apabila saya nampak student-student kita ni sebenarnya berkebolehan dan ke depan, akhirnya apa sahaja yang dia dah buat hasilnya, kita cuba ketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi, yang mana daripada pembelajaran kita masukkan student ke dalam bidang curriculum, iaitu baru-baru ni student SMK 16 telah masuk menyertai pertandingan challenge innovation and problem solving through technology advance kita pada tahun 2020, anjuran Jabatan Perdana Menteri. Jadi ini adalah suatu sertifikasi cikgu. Jadi alhamdulillah apa yang student dapat menang tempat yang ketiga daripada 122 penyertaan. Okay. Okey, seterusnya kita melihat kita nak lihat sikit macam mana student ni sebenarnya student ni mengambil inisiatif membuat satu app yang dikenali sebagai ED Pocket A+ dalam subjek fizik. Cuma apa yang student ni boleh lakukan bila dia melihat aktiviti tidak berlangsung, jadi berbincang bersama saya juga berkaitan dengan teknik jawab paper 2 untuk fizik. Sebenarnya pembawa masanya adalah 10 masa. Jadi saya rasa benda ni sangat bagus kalau kita evaluasikan ataupun kita sama-sama cikgu berkolaborasi untuk meningkatkan banyak lagi apps yang berupa macam ni untuk diberikan kepada student-student kita dan student-student di seluruh Malaysia untuk sama-sama dia orang bermain, sama-sama mereka bermain pembelajaran boleh diterapkan. Okay? Jadi kita boleh tengok dulu YouTube ni. Assalamualaikum and salam sejahtera. We are the Dominator Innovation Team and we are here to present to you our app, EduPocket A+. Before we start, let's meet the team, shall we? Hi everyone, I am Nur Yasmin Nadira and I am the lead developer for this team. I'm Ainul Tasnim, the editor-in-chief. I'm Iman Sabrina, the art and graphic designer. And hello there, I am Fitra Naswa, the illustrator. And of course, we can't forget our loving mentor, Puan Nur Fadilatul Akmal. Now, let me introduce to you our app. EduPocket A+ is an application where individuals are able to access notes according to the KSSM syllabus through interactive means, as well as prep individuals to answer essay questions, primarily questions 9 to 12 in the SPM Physics Paper 2. In these questions, students are able to explain the suitability of the characteristics chosen by applying physics concepts. As of right now, this application only features content from the Form 4 Physics KSSM syllabus. However, we are planning on implementing more content in the near future. So I will be presenting to you the problem statement. So the problem statement is that students aren't capable enough to obtain a high-quality education. Thus, productivity will not reach its maximum potential while only learning in school. And also, there is a high risk of students not being able to retain the information that they receive during the class. Our solution is that we are presenting to you EduPocket A+, which is a zero-cost e-learning just for you. This application consists of animations and easy-to-grasp notes that are in a simple manner in different branches, and an interactive means of the fun method of learning. And our notes are very colorful, but for now we are presenting to you only until chapter 3. You might be also wondering, how about the students who are living in a suburb or rural areas, especially in Sabah and Sarawak, as we know? Well, don't you worry no more. Our application is available during offline, so we don't have to worry to find signal, as
there is an application there that is available during offline for you to try out. Now, you might be wondering why we chose physics for our demo. Well, as you can see, we surveyed a total of 498 students around Putrajaya that take up the science stream and asked them about which subjects they find the most challenging. And as you can see here, with a total of 380 responses, physics won in a landslide. And here is the evidence from the Google Forms that we conducted. So we go to the methodology, how we create this application. So the tools we use are, the first one is Unity. Unity is a game engine and development. So we use Unity to combine all the scripts we make in Microsoft Visual Studio, a programming system software, where we use C# code, C# language for the coding, and we make the script and compile it in Unity. And the Unity also makes sure that all the buttons that we created is functionable using the script we wrote. So these are the designing tools. The first one is Procreate. Procreate is a graphic design and illustration software. So we use Procreate to make beautiful and colorful assets. And the second one is Canva. Canva is an online graphic design and illustration software. We also use Canva to make interactive buttons and unique backgrounds. And the last one is Concepts. Concepts is a Microsoft Windows illustration application. So we use Concepts to create colorful and colorful infographic or notes. So now I will be presenting to you the flowchart of programming with demonstration. So we will take a school as a sample. Next. So first of all, we will start off by going through the school, which is we will meet a locker, where that locker has a memo that is left by the teacher. So that will lead us on to the school field. So during the school field, we will witness 3 different options, which is in the form of objects, which for now, for school, there is 3 rockets. So if we chose the right option, we will, if we chose the incorrect option, it will ask us to try again. But if we chose the right option, it will congratulate us and also tell us why that answer is correct or why that option is correct. When they're explaining to you why that answer is correct, and it is in a form of a table, which for SPM Physics Paper 2, when we came across a certain question, we will have to write our answer in a form of a table. It also leads us on to how to identify the objects clearly. So then there will also be another scene position, which will lead you to chapter 2 notes, and then to a home button. So you could choose different chapters from chapter 1 until chapter 3 for now. Okay, so let's move on to the demonstration. Iman will show you later how this application is used. Okay, here is our main screen. There's 3 chapters that we can choose from. And then chapter 1, as you can see from the notes, it is colorful and it is in a mind map form. Therefore, the education is easily to grasp and is easier for students to memorize. Okay, now you have to click on either one of things. For example, in this video, we click the beach. And then now we go to the sailboat. Okay, here is one of the situations that we need to overcome. From these 3 sailboats, we need to think which one is the most efficient. Is it the aerodynamic sheet boat or the square boat? Or is it the big sail or the smaller sail? So we need to think in high order thinking skills to solve this problem. If we chose the wrong button, we have to try again. But if we chose the right button, we get congratulations. We can also, if we got it right, we want to know why is it right. Provide an answer and detail why every button that we chose is correct and the full description. So this is Unity. We use Unity to compile all the assets that we created using Procreate, Concepts, and also Canva. Plus, we compile all the scripts we wrote in Microsoft Visual Studio. All the scripts are used to make each button inside the application functionable. As you can see in this scene,
this is chapter 2 scene. There are 5 buttons. So we are going to choose the school button. In Unity, we create multiple scenes and combine those scenes to make an application. So this is the last scene inside school. We choose the school button, so it will show you the problem based on real life situation in school. So we made 3 buttons. Only one button will lead you to the correct answer. As you can see, each button has its own script. The script is written inside Microsoft language and programmed in C# language. And also, if you look closely, some of the buttons use the same script in other buttons in other scenes too. It is because the script also works in other buttons too, because they have the same function, only some buttons. The buttons we put inside the application has its own function. And as you press the button, it will lead you to another scene, and it will make it interactive for the user. To conclude, from what my team said, not only our app include free accessible education, our app also provide great quality education. In addition, our app helps people in need, whether they have internet problem or they have financial constraint. Because our app is accessible offline and free to use for everyone around the world to use. Dear fellow listeners, if you believe in a world with better education for all, then do take our app into your consideration. Because with the existence of EduPocket, we all truly believe it is a step forward into transforming our world into a better world for education. Like a wise man once said, 1,000 miles journey start with a single step. And that step, which we created, is EduPocket A+. So that's all from us. Thank you. Okay. Baiklah. Itulah saja perkongsian amalan terbaik PDPR menyantuni pembelajaran era IR 4.0. Jadi cikgu, kita sebagai guru semoga kita dapat perkongsian ini, sedikit banyak perkongsian saya yang sedikit ini semoga dapat memberi impak yang besar kepada cikgu-cikgu dan murid-murid di luar sana agar dapat menyesuaikan kaedah bahan pengajaran yang baru dengan kepantasan teknologi bagi menyediakan generasi yang kreatif dan berinovasi dalam penggunaan teknologi untuk berdepan dengan revolusi industri 4.0. Okey, itu setakat dulu daripada saya. Terima kasih. Jika ada soalan cikgu boleh tulis di ruangan. Terima kasih cikgu. Okey, atas perkongsian tadi. So sekarang ni kita akan buka sesi untuk para peserta kita. Sekiranya mereka ada apa-apa persoalan, bolehlah type soalan anda di ruang chat box kita ya. So setakat ni melalui perkongsian kita live daripada Facebook tu, apa yang saya nampak rata-rata peserta daripada Facebook kita mengucapkan tahniah kepada Dr. Akmal atas perkongsian amalan PDPR, sangat menarik. And then dia orang kata boleh dipraktikan oleh guru-guru kita. Ada juga peserta kata okey, kebanyakannya mengucapkan tahniah lah kepada Cikgu Akmal. Okay. Melalui grup chat kita ni, kalau saya lihat pun cikgu kot, Puan Azliano lah, Puan Azlian mengucapkan tahniah atas perkongsian cikgu. Selain daripada tu, kita beri mereka beberapa saat untuk soalan sekiranya ada. Semua kata tahniah. Wah. Okey. Sekiranya tak ada apa-apa soalan untuk Cikgu Akmal buat masa ni, tak apa. Para peserta kita boleh juga hantar persoalan mereka melalui laman Facebook kita, Kuala Lumpur Engineering Science Fair. Dalam video Cikgu Akmal ni, nanti kita akan sharekan kepada Cikgu Akmal. Dan seterusnya, sebelum kita ended session webinar kita ni,
kita ada menyediakan borang maklum balas ya untuk peserta-peserta kita di dalam chat box kita ni. So kita mohon para peserta untuk memberi maklum balas sebab maklum balas daripada anda amat kami hargai untuk kami mengetahui keberkesanan webinar kita ni. So sekiranya ada apa-apa yang perlu diperbaiki, semuanya daripada feedback yang diberikan oleh para peserta kita. Okay. So sebelum kita ni, saya nak ingatkan sekali lagi, sebentar lagi dalam pukul 3 kita ada satu lagi virtual symposium daripada Guru Sri Ganapati. Akan bermula tepat-tepat pukul 3 petang. So siapa-siapa yang free pada pukul 3 bolehlah join kita punya virtual symposium yang terakhir untuk hari ini. Okay. Cikgu, okay. Okay, insert. Alright. Tak ada insert. Okay. So tak ada soalan. Saya nak mohon, boleh tak kalau kita nak mohon para peserta kita untuk Cikgu Akmal, boleh tak kita nak mintakan cikgu stop sharing? Boleh? Okay. Boleh tak kalau kita nak minta para peserta kita untuk onkan kamera supaya kita boleh ambil gambar berkumpulan? Okay. Kita bagi beberapa minit untuk para peserta kita onkan kamera ya. Okay. Okay, para peserta dah bersedia? Okay. Senyum, 1, 2, 3. Okay, sebentar ya. Kita ambil beberapa shot. Okay. Makin ramai on camera ni. Okay, kita mula sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Last. Okay. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua atas kerjasama yang diberikan. Okay, bagi pihak Kuala Lumpur Engineering Science Fair, kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Nur Faridatul Akmal atas perkongsian pada petang ini. So insyaAllah sekiranya ada rezeki di tahun hadapan, kita akan menjemput lagi guru-guru konsisten kita untuk bersama-sama dengan IKLSF untuk berkongsi pendapat dan juga apa-apa projek yang student kita telah sediakan. Okay. Oh, tak dengar cikgu. Okay. So melalui chat box ni pun Cikgu Akmal ada beberapa orang cikgu dia kata terima kasih doktor. Ni daripada PPC Kudat Sabah dan daripada Huang SMKLA, thank you doktor atas perkongsian, sangat memberi inspirasi. Dan Zalita pun daripada PPD BP, thank you for the sharing session. So sekiranya tak ada apa-apa soalan untuk cikgu ni lagi, kita akan end kita punya session sebentar lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Take care.